Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Hari ini Hari Raya yang kelima. Ya. Salam informasi. Selamat datang kepada kawan-kawan Anis Idayu, Khalid Al-Walid. Lagi siapa itu ya? Yang baru masuk ni. Nur Hasrul, Bob Hasrul, Scott. Apa khabar Scott? Anis Idayu, Khalid Azimah Muhammad. Okey, pertama sekali nak check sound. Boleh clear suara tak? Rosdi Lobawi, tolong komen sikit awal-awal. Suara okey tak? Rosdi Lobawi, salam informasi dari Rembau. Lawan tak lawan sampai menang. Orang ramai orang kampung Den. Sound okey, sound. Problem saya ni bila saya live, selalunya sound ni ada masalah. Maklumlah ya, pakai peralatan cokia. Kita tak ada duit kan. Okey, Muhammad Sabri Zaidin, selamat datang. Khabib Eagle. Ya, terima kasih banyak. Tolong komen sikit. Sound okey, sound. Zaman daripada Kampung Deraka. Apa? Taman Kampung Deraka, Kuantan. Sound okey, Zam. Khabib Eagle, Norma Gomandev. Ini ada macam nama orang Israel ni. Orang Rusia. Suara clear katanya. Okey, Bu Suli, terima kasih, clear. Rosli Libawi kata suara jelas dan terang. Muhammad Sabri Zaidin. Fazil Hussein, Said Mustafa, Roslina Ahmad, Rosli Kamis, Abdul Basir, Muhammad Syawal, Anis Idayu, yes boss. Khabib Eagle kata suara okey. Kir Johari, Sungai Petani, clear. Apa khabar orang Sungai Petani? Okey, Abdul Basir, sound okey katanya. Baizullah Saleh, selamat datang. Fazil Ramli, Said Mustafa, Fazil Hussein. Tolong share ya. Kalau yang berkesempatan boleh share lah ya sama kawan-kawan kita yang lain. Kir Johari, baik-baik katanya. Okey. Abdul Basir kata sound okey. Bu Suli kata clear. Muhammad Qayyum alias, selamat datang Muhammad Qayyum. Ahmad Syukri Sulaiman, classmate. Classmate saya berada di Gombak, di kawasan Azmin Ali. Ini pengundi Azmin Ali dulu ni. Okey, Baharudin Ismail, Habibah Hashim, Fazli Haji Ahmad. Selamat datang ya. Yang baru masuk, yang mana tak sempat saya sebut tu minta maaf lah. Yang John Oji, Mal Asraf Jaafar, Habibah Hashim, assalam dari Setiawangsa. Orang Setiawangsa, orang-orang di KL, di Selangor ya, hati-hati, jaga diri. Kabarnya tengah teruk penyakit wabak yang melanda negara kita. COVID, sebagaimana teruknya kerajaan, macam itulah teruknya penyakit yang melanda negara kita ya. Sama naik tu. Teruknya pentadbiran kerajaan, teruknya pemerintahan, sama teruklah dengan wabak yang ada. Okey, salam tuan. Lawan sampai menang, kata Ibrahim Abdul Halim. Muhammad Qayyum alias. Terima kasih Muhammad Qayyum. Eric Lin, ya, Muhammad Daniel. Lain macam muka tuan mana ni, putih nampak tak dah? Memang kita putih selalu. Faruliza. Salam tuan. Lawan sama okey, Ibrahim Abdul Halim. Ada kawan yang tak sempat saya baca komen kat sini, minta maaf lah ya. Laju dekat skrin ni. Mata pun hari ni, malam ni tak pakai spek mata, jadi tak pun nampak lah. Bazura Saleh, Fazil Ramli, Said Mustafa, Roslina Ahmad, Rosli Kamis, Abdul Basir, Muhammad Syawal, Muhammad Asraf Jaafar, Ahmad Syukri Sulaiman, classmate saya, ketua darjah masa saya sekolah dulu, Ahmad Syukri Sulaiman ni. Tempat dia tinggal di tempat kartel.
salah seorang pengundi Jemin dulu ni. Orang kuat Jemin dulu ni, Ahmad Syukri ni. Shan Hasan. Raup Pahang clear. Okey, Shan ya. Terima kasih Shan. Zulkifli Hadi. Sally Salena, Kini Dosah, Fatih Ar-Nursi. Ni Faizal Dayang. Habib Eagle. MB Selangor patut letak jawatan dah lebih 2 minggu. Jumlah kes di Selangor tertinggi, hampir separuh dari keseluruhan kes dalam negara. Selamat Hari Raya bro, kata Kini Dosan. Sungai Koyan clear. Zulkifli Hadi. Oh, Sungai Koyan ya. Macam Selangor, COVID meningkat di Selangor, kita tak pelik lah, sebab Selangor sebuah negeri yang maju. Industri di Selangor adalah kawasan negeri Selangor mempunyai industri yang paling tinggi, yang paling aktif. Ya, pelaburan pun pelabur banyak tertumpu di Selangor, industri begitu meluas di Selangor. Sudah pastinya tidak jadi pelik lah kerana Selangor tu mempunyai penyakit yang banyak, sebab bila industri ini tentunya ada pekerja-pekerja, ya, industri yang dibuka. Ini yang dipertikaikan oleh banyak pihak ya. Kalau kita nak buat PKP, kita buat PKP, biarlah buat PKP bersungguh-sungguh. Kalau kita boleh sekat masjid, hadkan bilangan orang datang ke masjid 50 orang, ke surau 20 orang, dan tak boleh beraya walaupun jiran sebelah rumah, ya, satu taman yang kita kenali mereka, yang jadi kawan baik kita, adik-beradik kita, mak kita, tak boleh nak beraya, macam mana ya industri sendiri kita boleh buka dengan begitu mudah. Ya, ini patutnya dibuat daripada awal lagi ya. Bah kata orang tu, biarlah kita bersusah-susah dahulu, lock betul-betul daripada awal, untuk sebulan ke ya, 2 bulan. Kita lock betul-betul. Biarlah kita susah awal daripada kita, kemudian kita dapat manfaat. Tapi kalau daripada awal lagi kita dah ketat, kemudian kita longgarkan, ketat longgar, inilah jadi ya. Jadi bila pemimpin pun ada otak yang skru dia ketat longgar, ni masalah negara kita ya. Yang jadi mangsa adalah rakyat-rakyat. Lain sangkut-sangkut. Ini masalah lain. Sanakan sudah Sabah clear. Selamat Hari Raya Tuan. Ya, terima kasih kepada Muhammad Qayyim Alias. Kerajaan gagal, kata Ahmad Syukri Sulaiman. Inilah coran kata. Ya. Trademark bagi kerajaan PN adalah kerajaan gagal. Dah lama pakai longgar lah Tuan. Kata. Dah lama apa kerajaan PN baru lagi ya. Baru lagi kerajaan PN ni. Tapi baru-baru pun dah nampak dah ya kegagalan dia. Salam dari Puncak Alam. Selamat Hari Raya, kata Mama Razmawi. Nur Nilam. Assalamualaikum Cik Den. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kerana sudi jenguk-jenguk ya. Nur Azman Mion juga. Okey, yang banyak diperkatakan di dalam media sosial sekarang ini berkenaan dengan peristiwa di Palestin ya, peristiwa di Gaza, dan kita lihat banyaklah negara-negara yang telah pun menyatakan sokongan, termasuk daripada negara-negara barat sendiri, di Amerika Syarikat ya, beberapa demonstrasi dilakukan, penunjuk-penunjuk perasaan, dan bahkan di kalangan orang-orang Yahudi itu sendiri di beberapa buah negara, mereka tidak bersetuju dengan tindakan Zionis Israel. Ni kena ada beza sikit, Zionis dengan kaum Israel. Kadang-kadang ada orang salah faham, bila sebut Israel je kita anggap Israel itu semuanya musuh Islam ya. Sedangkan Israel ini ada satu kaum. Kita jangan lupa bahawa Nabi kita sendiri pun ada yang terdiri pada kaum Bani Israel, dan Bani Israel ini juga disebut di dalam Al-Quran. Sama jugalah ya, Yahudi ini pun disebut juga di dalam Al-Quran. Dan ada Yahudi yang tidak menunjukkan anti kepada Islam, dan ada juga Israel, kaum Israel yang tidak menunjukkan anti mereka kepada Islam. Sama macam kita orang Melayu lah ya. Bila sebut Melayu, Melayu Islam ni, ada Melayu yang anti kepada hukum Islam ya? Dan ada Melayu yang mulut mereka bercerita tentang hukum Islam, tetapi mereka sebenarnya menjual agama Islam itu untuk kepentingan parti politik mereka. Jadi sama saja sebenarnya ya. Bangsa Melayu
agamanya Islam, bangsa Melayu, tetapi mereka ada yang anti-Islam, ada yang menjual agama Islam itu sendiri demi kepentingan politik. Jadi apa yang berlaku di Israel ini, kita dah tahu apakah sasaran sebenar musuh kita yang sebenar. Ya. Jadi bila sebut Israel, baru ini ada yang diviralkan, mereka memetik ucapan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mereka petik sebahagian ucapan bahawa Anwar mengiktiraf sebuah negara Israel, ya, dalam satu ucapan beliau di peringkat antarabangsa lah. Beliau tidak melihat kepada keseluruhan ucapannya, dan kita pun dah jawab dan kita pun dah viralkan, ya, keseluruhan ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu dan intipatinya. Bahkan media Wall Street Journal pun, ya, media yang bukan dimiliki oleh orang Islam pun, Wall Street Journal ni, ya, Wall Street Journal sendiri pun faham apa yang dimaksudkan dalam ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan Wall Street Journal sendiri menafikan bahawa apa yang dimaksudkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim itu hanya semata-mata untuk memberi sokongan kepada sebuah negara Israel. Sedangkan seperti mana yang dijelaskan di dalam Wall Street Journal, bahawa apa yang dimaksudkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim itu adalah, pertamanya, hendaklah memberikan keadilan, hak kepada rakyat Palestin itu sendiri. Itu asas, basicnya. Yang pertama mesti dilakukan, iaitu hak kepada kaum Palestin di dalam tanah air mereka, di tanah mereka sendiri, hendaklah diberikan kepada mereka. Seperti Masjid Al-Aqsa, satu dunia Islam mengiktiraf bahawa itu adalah tempat yang dimuliakan di dalam agama Islam. Sebelum kiblat berada di Mekah, Al-Aqsa adalah kiblat pertama bagi umat Islam. Sudah pastinya Al-Aqsa ini satu tempat sejarah, satu tempat yang dimuliakan oleh umat Islam, dan itu adalah tanah bagi rakyat Palestin. Bukannya bangsa Israel ataupun Yahudi ini, Zionis lebih-lebih lagi, yang membuka, yang membuka tempat itu, ataupun mereka boleh mendakwa itulah tanah tumpah darah mereka. Israel ni sebenarnya, kalau kita lihat daripada sejarah-sejarah yang lalu, memang tidak ada negara khusus bagi kaum Israel. Kita lihat sejarahnya, dia sebuah satu kaum yang sentiasa menjadi pelarian dari satu negeri ke satu negeri, ya, sampai ke negara Jerman, bahkan diusir oleh diktator Jerman Hitler. Jahat-jahat Hitler pun kita dah tahu bahawa daripada kaum Israel ini ada terdapatnya kaum Yahudi yang jahat, yang tidak boleh diberi muka. Kalau diberi menumpang, dia nak jadi bos, di mana saja tempat mereka diberikan tumpangan. Begitu juga di Palestin. Bila sampainya Israel ini ke bumi Palestin, pada awalnya disambut begitu meriah oleh orang-orang Palestin sendiri, penduduk-penduduk Palestin, ya. Dan itulah yang akhirnya berlaku. Akhirnya bila mereka duduk di sana dan mereka beranak pinak, jadi ramai mereka menaktiraf itulah negara mereka. Mereka nak jadikan, ya, Masjid Al-Aqsa sendiri sebahagian daripada tanah air mereka. Ini yang jadi pertikaian, dan ini jadi satu apa ni orang kata, satu masalah besar yang sampai hari ini, yang berpuluh tahun tidak dapat diselesaikan, ya. Walaupun kita tahu bahawa di dunia ini agama yang paling ramai penganutnya, agama yang paling besar pengaruhnya adalah agama Islam. Tetapi malangnya, negara-negara yang memiliki penduduk Islam, yang mempunyai ketuhanan Islam seperti Arab Saudi, beberapa negara lain, bukan saja mempunyai penganut agama Islam yang ramai, bahkan negara yang mempunyai wang, ya, mempunyai tenaga, kekuatan, ekonominya seperti minyaknya yang merempah ruah yang Allah anugerahkan kepada negara-negara Arab terutamanya, ya, tapi mereka di antara negara yang tidak berani berdepan dengan Israel. Sampai sekarang kita tidak nampak kenyataan tegas daripada negara-negara Arab, terutamanya Arab Saudi. Ya, kalau keluar pun kenyataan dari beberapa kumpulan-kumpulan, beberapa kumpulan ulama daripada negara Arab, tapi bukan satu kenyataan tegas daripada negara Islam itu sendiri seperti Arab Saudi. Dan yang bersuara sekarang adalah negara-negara yang
mempunyai pengaruh yang tidak begitu kuat. Negara kecil-kecil, negara Islam yang kecil lah, seperti Malaysia, Indonesia, ya. Itulah yang bercakap tentang perjuangan Palestin. Di mana negara-negara yang besar yang lain, ya, seperti Arab Saudi contohnya, ya. Dan kita lihat negara yang nampak masih lagi kuat pengaruhnya, yang bersuara menentang pencerobohan Zionis Israel ini, seperti negara Turki contohnya, ya, yang istiqamah, yang konsisten. Macam-macam propaganda untuk memburukkan kerajaan Turki di bawah pimpinan Erdogan, tapi jelas kepada kita bahawa inilah negara yang nampak begitu tegas dan begitu serius di dalam menentang tindakan tentera Zionis ini. Jadi bagi negara kita, kerajaan negara kita, apa yang kita nampak? Satu kenyataan yang tegas. Kita dah dengar kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Pembangkang Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim, bahkan ucapan beliau disiarkan di dalam media Al Jazeera, ya, satu ucapan yang tegas dan juga berani, dan satu ucapan yang menampakkan ketokohannya sebagai seorang pemimpin Islam yang mempunyai pengalaman luas, ya, sewaktu beliau remaja lagi, sewaktu beliau muda lagi, beliau pernah memimpin Kesatuan Belia Islam Sedunia. Ini Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya, kemudian beliau daripada ABIM, dan bahkan sebab beliau jadi Ketua Pemuda UMNO satu ketika dahulu, ya. Ucapannya tidak pernah lari dan juga tegas pada penindasan yang dilakukan oleh Zionis Israel ini. Tetapi di bawah abah kau ini, bawah kerajaan PN, ya, apa yang dilakukan, ya, dalam kenyataan PC, bukan PC lah, ya, PM kita mana pernah adakan PC. Ini statement orang kata Perdana Menteri Pertusan. Perdana Menteri Pertusan. Sepatutnya Muhyiddin ni kita lantik dia sebagai pemegang besar Muar Raja-Raja lah, ya. Ini yang paling sesuai jawatan untuk Muhyiddin. Sebab tugasnya mudah, duduk atas sofa, bacakan pertusan, besok pagi raya ataupun tidak raya. Ini yang sesuai jawatan untuk Muhyiddin, bukan sebagai mentadbir negara, ya. Mentadbir negara memang nyata gagal lah, ya. Kalau kita lihat dalam keputusannya, dalam isu Palestin ini, dengan bangganya Muhyiddin mengumumkan bahawa kerajaan Malaysia telah pun memberikan bantuan kepada negara Palestin, kepada masyarakat Palestin, iaitu 1 juta emas. Ya? Bukan emas, kalau emas okey lah, ya. Kalau emas ni boleh juga digadai, dijadikan duit dan diberikan kepada masyarakat di Palestin. Tapi emas, ya, face mask, ini topeng COVID ni, 1 juta diberikan, dihantar ke Palestin, masuk sarung tangan lah, pencuci tangan lah, ya. Jadi di sini letaknya kejahilan pemimpin negara kita, meletakkan keutamaan itu, tidak tahu di mana keutamaan itu. Apakah beliau melihat apa yang berlaku di Palestin ini, yang peperangan ataupun sengketa yang berlaku di Palestin ini angkara COVID, ya? Punca yang berlaku di Palestin ini bukan masalah COVID sekarang ini, ya, bukan masalah COVID. Masalahnya adalah berlakunya pencerobohan, kezaliman yang dilakukan oleh Yahudi Zionis ini terhadap umat Islam di Palestin, di Gaza. Ya, ini peperangan. Sudah mencetuskan peperangan. Ini bukan masalah COVID. Kalau kita pergi ke Palestin, pergi ke Gaza, orang sana tak cerita dah tentang COVID. Tak ada masa dah mereka nak berdepan dengan SOP, nak ambil suhu, nak jarakkan. Tak ada masa. Mereka memikirkan tentang keselamatan keluarga mereka, anak-anak mereka. Mereka memikirkan tentang rumah tangga mereka yang nak mereka selamatkan. Ya? Siapa yang nak bantu ini? Siapa nak bantu nyawa mereka? Ya, nyawa isteri, anak, ya, nyawa kaum keluarga mereka, saudara mara mereka, bahkan rumah-rumah ibadat mereka yang nak mereka lindungi. Ini yang berlaku di Palestin sekarang ini. Mereka tak terlintas langsung nak memikirkan tentang COVID. Ya, tak ada masa sebab mereka keluar saja daripada rumah, mereka akan berdepan dengan debu, asap,
daripada roket-roket senjata yang diletupkan siang malam 24 jam letupan berlaku di Gaza. Ya, bau asap. Kita baru 2-3 anak jiran main mercun pun 2-3 biji mercun meletup, kita pun dah rasa berserabut dengan asap mercunnya, dengan bau belerangnya. Kita rasa dah tak tahan, lemas kita. Ya, berserabut. Baru 2-3 biji mercun, anak-anak main. Ini bayangkan saudara, roket. Roket bukan macam roket kita tentera-tentera negara yang miskin. Ini yang digunakan adalah daripada negara-negara berkuasa besar. Ya, daripada Israel. Israel ini mendapat bantuan daripada negara yang anti-Islam, daripada bantuan daripada Amerika Syarikat. Senjata api mereka, senjata yang mereka gunakan canggih-canggih belaka. Ya, roket mereka bukan sekadar boleh membentuk kawah di bumi, bahkan boleh meruntuhkan bangunan-bangunan di Palestin, di Gaza. Bayangkan bagaimana dalam keadaan asap, debunya, ya, debu-debu bangunan daripada hasil-hasil runtuhan. Ini yang disedut oleh masyarakat di Palestin. Tak ada masa mereka nak cerita tentang COVID. Ya, kita beri bantuan, mask, mencuci tangan. Saya pun tak tahu, kadang-kadang kita rasa memang melucukan. Tetapi kalau kita buat macam lawak, kita rasa malu juga pasal kita mempersendakan kerajaan kita sendiri. Tapi macam mana? Memang jadi bahan lawak jenaka sekarang ni. Semua yang mengulas tentang isu ni masuk di luar-luar negara, semua mempersendakan, ya, negara kita, tindakan kerajaan negara kita yang tidak melihat kepada isu sebenar yang berlaku di Palestin. Ya, kita sibuk nak agihkan mas. 1 juta mas ini sebenarnya lebih baik disalurkan kepada beberapa negeri sekarang ini. Dan negara kita sekarang ini, terutamanya di Selangor, di wilayah di beberapa negeri, masuk di Sabah dan Sarawak, yang kritikal dengan peningkatan kes COVID, salurkan kepada mereka. Ya, yang masih hidup lagi, yang masih boleh diselamatkan negara kita sendiri ini. Kebanyakan kita lihat pun ramai di orang kampung, budak sekolah yang tak mampu nak tukar mask, pakai mask 1 minggu, simpan, pakai lagi. Mungkin ini sebahagian dari faktor menyebabkan peningkatan penyakit, kerana mereka menggunakan mask yang sama setiap hari, sedut, besok pagi pakai lagi. Pasal mask nak kena beli. Siapa mampu nak beli mask? Ya, dalam keadaan sekarang ni PKP darurat dan sebagainya. Sepatutnya 1 juta ini diberikan kepada penduduk Malaysia. Sebab kita yang lebih memerlukan, negara kita ini berdepan dengan COVID. Ya, konon-kononnya darurat diada pun kerana COVID. Ekonomi ekonomi dah jadi musnah, pelaburan lari pun antara tindakan negara kita tidak menguruskan masalah COVID ini. Ini yang dihadapi oleh negara kita. Bukan masalah ini dihadapi oleh negara Palestin. Suasana di Palestin sekarang bukan masalah COVID. Suasana di Palestin sekarang masalah negara mereka terancam. Mereka berdepan dengan rejim Zionis. Apa yang perlu kita bantu? Bukan hantar mask, bukan hantar sarung tangan. Kalau kita tak mampu menghantar ke peralatan tentera, dan peralatan tentera kita mungkin tidak berkesan untuk digunakan di sana. Kalau kita tak mampu nak hantar bala tentera kita, ya, paling tidak kita hantarlah alat-alat perubatan. Alat-alat perubatan untuk merawat anak-anak Palestin yang tercedera dan sebagainya. Ataupun doktor-doktor, pakar-pakar perubatan. Mungkin pakar perubatan kita sekarang ini sibuk dengan tugas mereka di negara kita sendiri dengan COVID. Tapi mungkin kita boleh kurangkan sikit hantar berapa orang pakar-pakar. 2, 3, 4, 5, 10 orang pakar-pakar yang tertentu, ya, untuk kita hantar di Palestin untuk bantu mereka. Kalau tidak boleh pun, cara lain, apa dia? Wang ringgit, dana. Ya, seperti mana yang dilakukan oleh Ketua Pemangkang, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, walaupun diam-diam, tak sibuk-sibuk, tak kecoh-kecoh, tahu-tahu dah dapat 1 juta sekarang ni. Hasil daripada derma orang ramai. Termasuk daripada ke bawah duli Sultan Kelantan, ya, yang juga memberikan dana derma melalui Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan 1 juta ini telah pun dihantar. Tak simpan lama, dihantar terus. Sementara nak tunggu dana-dana yang lain, yang ada 1 juta ini telah pun dihantar ke Palestin. Ya. Ini yang dilakukan Datuk Seri Ibrahim. Bukan yang dilakukan oleh Dabi Hadi. Ya. Tubuh satu badan untuk kutip derma. Siapa nak jaga duit ni? Bagi anak dia. Uruskan. Tabung mana? Tabung parti.
tabung parti saudara. Datuk Seri Anwar Ibrahim pun tak guna tabung PKR ni. Kutipan dana ni Datuk Seri Anwar Ibrahim tak guna pun atas nama tabung parti keadilan. Kalau kita nak fikir untung, guna nama derma Palestin, pakai akaun parti keadilan, boleh guna untuk PRU. Tak lama dah PRU pun. Banyak tu 1 juta. Songlap dalam 100,000, 200,000, okey, orang tak perasan. Kan? Tapi tak guna pun. Datuk Seri Anwar Ibrahim tak guna pun akaun parti. Dan duit tu dapat terus hantar. Dan akan dilihat seperti mana yang disebut Datuk Seri Ibrahim. Beliau akan melihat follow up balik, sumbangan itu kepada siapa yang dipercayai, yang kita yakin dapat mengendalikan duit ini dengan telus supaya tidak ada ketirisan. Ini yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bukannya lantik satu badan, lantik anak uruskan, masuk tabung akaun, lepas tu bagi kenyataan, jangan persoalkan derma kami. Ini lebay. Kalau dia kutip derma, orang lain tak boleh persoal. Dia gunalah agama, hujah agama. Apa hujahnya? Dia kata tugas kamu bagi derma saja. Sampai tak sampai derma itu, Allah dah catat. Dia kata Allah akan catat. Walaupun kamu bagi sumbangan itu dikelepet oleh orang lain, pergi ke tempat lain, tak apa, pahala dapat kat kamu yang berderma, pasal Allah tahu niat kamu berderma. Itu betul lah urusan kita dengan Allah. Kita tak bagi derma pun, kita mendoakan keselamatan Palestin, Allah dah bagi pahala pada kita. Kita buat solat hajat, kita berdoa, minta diberikan kekuatan, kemenangan kepada pejuang-pejuang di Palestin. Itu pun Allah dah bagi pahala kepada kita. Kalau kita nak bicara tentang kita dengan Allah. Tapi ini hubungan derma adalah melibatkan ketelusan dan integriti. Orang yang nak menderma, dia kena tahu, dia kena diberikan maklum siapa yang akan pegang duit ini, tabung ini nak diserah ke mana, sampai atau tidak, digunakan untuk apa. Ini kena dimaklumkan. Tetapi ada lebay kata, kamu bagi derma saja, jangan petikai. Kamu bagi saja, Tuhan akan bagi pahala. Memanglah Tuhan bagi pahala. Oleh kerana Tuhan bagi pahala pada kita, adakah kerana itu duit ini boleh diselewengkan? Ini persoalannya. Bab tabung-tabung ni dengan lebay, ada sejarah. Tabung memali. Sampai sekarang pun orang petikai. Tabung memali tidak ada audit, tidak sampai sekarang. Kita boleh tengok yang YouTube ramai daripada waris-waris memali mempertikaikan tabung memali dulu. Ini buat tabung Palestin. Dulu pun macam tu juga. Tabung di Padang Merbuk, RU355. Kemana pergi? Duit derma RU355. Sekarang jadi kerajaan pun. Bukan sekat jadi kerajaan. Jadi Menteri Undang-Undang. Besar saudara. Menteri Undang-Undang ini, kuasa dia. Bila Menteri Undang-Undang, dia juga mengawal Parlimen. Dia menentukan apa saja usul yang nak dibawa dalam Parlimen. Cukup mudah kalau lebay nak bawa RU355 ke dalam Parlimen. Sebab Menteri Undang-Undang itu daripada lebay. Kalau dulu, masa Haji Hadi bawa usul persendirian di Parlimen, dengan cara sendiri-sendiri, sorok-sorok masuk dalam jubah dia, masuk dalam Parlimen, nak buat usul. Kononnya biarlah beliau dianggap sebagai wira Islam. Memang beliau dijulang pun. Dalam Parlimen ada spanduk bawa Wahabi Haji Hadi, wira Islam yang bawa RU355. 3 kali, 4 kali bawa dalam Parlimen, dia bawa, dia minta tangguh. Dia bawa, dia minta tangguh. Alasan dia susah sebab tidak dibenarkan dibawa oleh Parlimen. Speaker kata bahas. Boleh bahas tak? Dia kata dia minta tangguh. Dah ada laluan lah. Tak nak buat, tak nak bahas. Minta tangguh. Akhirnya yang bahas apa? PH lah yang bahas. Kita buat satu persidangan olok-olok. Tuan-tuan masih ingat kan? Kita buat persidangan olok-olok dalam bicara tentang RU355. Daripada amanah, daripada keadilan, ahli Parlimen Islam. Kita buat persidangan olok-olok untuk membahaskan RU355. Kita pula yang bahas. Sebab kita nak tunjuk kepada PAS, nak buat satu perkara, kena serius, jangan kerana politik. Kalau betul kamu nak martabatkan nasional Islam melalui RU355, bawa dengan serius. Jangan kerana dapatkan modal politik. Modal politiknya apa? Bila Haji Hadi nak buat Parlimen, usung. Ada berapa orang budak tahfiz naik bas rombongan bawa ke Parlimen. Wah, berarak.
ramai-ramai. Oh, ini panglima kita nak bawa Islam dalam parlimen. Oh, takbir, takbir, takbir. Masuk dalam parlimen, cakap 2-3 patah, duduk. Minta bahas, tangguh. Kita ingat tangguh lah dulu. Masuk persidangan datang, masuk lagi, minta tangguh. Tangguh lagi. Dia bawa, dia tangguh. Dia bawa, dia tangguh. Sebab apa? Sebab dia tak bersedia sebenarnya. Ya, yang dia bawa tu, dia pun tak tahu apa yang dia nak bawa. Ya, tahu cerita pasal hudud. Apa yang nak dilakukan? Macam mana nak buat hudud? Mereka tak tahu. Cerita tentang RU35. Macam mana nak buat? Siapa yang sepatutnya kita nak jumpa? Siapa sepatutnya kita nak bertemu dulu sebelum nak parlimen? Mereka tak tahu. Majlis raja-raja pun tak dirujuk untuk nak buat perkara ini. Tiba-tiba nak buat parlimen. Sebab itu gagal dilakukan. Tapi itu salahkan DAP. DAP tak sentuh pun pasal RU355. Tapi nak salahkan DAP. Ya? Sekarang kamu jadi kerajaan. DAP tidak ada dalam kerajaan. Apa alasan kamu tak boleh nak bawa RU355? Apa alasan kamu? Tak ada alasan. Kecuali alasan kamu adalah untuk nak jadi kerajaan, nak jadi menteri, nak makan gaji buta. Itu saja. Kemudian nak tipu seluruh walaun-walaun. Saya cukup kesian dengan walaun PAS yang 10 tahun berjuang dengan PAS. Yang yakin bahawa PAS nak bawa Islam. Ya? Tapi apa yang PAS bawa ini jauh daripada Islam. Bahkan ada je ya, perjuangan di bawah kerajaan ini bertentangan dengan Islam dan PAS tak mampu nak buat apa-apa. Contohnya, pasal penambahan judi. Ya? Suatu kerajaan Najib 22 kali judi setahun cabutan. Bila PH perintah, ya, lesen judi ni di bawah Menteri Keuangan. Jangan lupa. Lesen judi bawah Menteri Keuangan. Siapa Menteri Keuangan dalam PH? Lim Goeng. Lim Goeng ini daripada mana? Daripada DAP. Lim Goeng Islam atau tidak? Tidak. Lim Goeng bukan Islam. Dia seorang Kristian. Dalam agama dia pun ada. Agama Kristian. Bahawa Kristian juga tidak setuju ya, dengan amalan judi. Oleh kerana mungkin kesedaran itu, ya, atas kesedaran itu, maka Lim Goeng mengurangkan daripada 22 kali cabutan kepada 8 kali. Kalau Lim Goeng nak mikirkan tentang bangsa dia, dia tahu aktiviti judi, kedai-kedai judi dan sebagainya ini banyak yang monopoli oleh orang kaum Cina. Boleh saja kalau Lim Goeng tak mahu tambah, boleh saja Lim Goeng kekalkan 22 kali cabutan. Boleh saja. Untuk nak selamatkan token-token judi. Majoritinya adalah daripada kaum bukan Islam. Kaum Cina terutamanya. Tetapi tidak. Lim Goeng tidak melihat kepada itu. Lim Goeng cuba untuk reform. Kurangnya kalau tak hapuskan, kita kurangkan sedikit aktiviti gejala yang tidak sihat ini. Maka dikurangkan kepada 8 kali. Maka tumbang kerajaan PH atas alasan konon-kononnya. Ini kerajaan dikawal oleh DAP. Ini kerajaan PH ini kerajaan anti-Islam. Kerajaan liberal. Kerajaan tidak boleh menyelesaikan masalah mabuk. Kerajaan yang tidak menyelesaikan masalah judi. Kerajaan tidak berminat dengan hudud. Kerajaan yang sentiasa menyokong LGBT dan sebagainya. Kerajaan yang tidak endah tentang kes arwah adib. Maka tumbang kerajaan ini hasil dari pengkhianatan. Ya, dan dibantu oleh pemimpin UMNO. Dibantu oleh pemimpin PAS. Atas alasan ini, perkauman dan juga agama, mereka menjatuhkan kerajaan PH konon-kononnya untuk meningkatkan martabat Melayu, konon-kononnya untuk meningkatkan syiar Islam dalam negara kita. Maka rakyat pun menanti, betul atau tidak? Ya, walaupun perbuatan itu jelas perbuatan yang melanggar sama sekali akhlak Islam, melanggar semua sekali adab demokrasi, akhlak demokrasi, tetapi rakyat nak lihat juga, benarkah kamu mampu melakukan lebih baik daripada PH? Ya, sebab kamu gila sangat nak jadi kerajaan. Ya, kamu dapat sekarang jadi kerajaan. Adakah kamu mampu lakukan? Ternyata saudara, bukan saya tak mampu, malah lebih gagal, lebih memalukan kerajaan yang ada hari ini. Usahakan syiar Islam, usahakan cerita pasal Melayu, ekonomi pun mereka gagal nak urus, pendidikan mereka terus gagal ya nak urus, dan COVID menambahkan kegagalan mereka. Ini kerajaan yang ada hari ini. Sebab itu, kerajaan yang tidak ada majoriti ini, ya, sepatutnya dah lama tidak menjadi kerajaan kita. Tetapi siapa yang pertahankan? Ya, siapa yang terus memberikan mereka kuasa? Ya, rakyat dah mata-mana, di mana-mana tempat, rakyat bercakap. Negara lain pun dah tak tiraf dah. Erdogan pun bercakap berkenaan dengan isu Israel ni, direct telefon dengan Dia Pertuan Agong saja. Ya, takkan Erdogan tidak ada nombor telefon pada Menteri Malaysia. Kenapa tak telefon? Sebab banyak negara dah tak nak bercakap.
dengan Muhyiddin. Ya? Mereka tahu situasi politik di Malaysia. Ya, yang akhirnya naik kerajaan yang lebih teruk daripada PH. PH ini baru 22 bulan. Ya, 22 bulan. Sepatutnya sama ada PH boleh mampu menjadi kerajaan atau tidak, hendaklah kamu nilai setelah 1 penggal 5 tahun. Itu yang lebih adilnya untuk menilai sebuah kerajaan. Bukannya baru sampai nak masuk 2 tahun, ya, situ kamu dah menghukum kerajaan itu gagal. Apa yang gagal? Kurang-kurangnya dari segi syiar Islam kita mampu lakukan. Saya nak tanya buah kerajaan PN, apa dia syiar Islam yang mereka perkenalkan? Menampakkan mereka ini suka kepada agama Islam. Nak meningkatkan syiar Islam. Apa dia? Di bawah kerajaan PN. Saya boleh cerita bawah kerajaan PH apa yang kita lakukan. Betul, kita tak buat hudud. Ya? Kita tak buat hudud. Tapi Islam bukan hudud semata-mata. Banyak kebaikan, kebajikan yang Islam yang wajib kita laksanakan. Apa yang kita laksanakan? Contoh seperti RU355. RU355 ini memang kita tak bawa dalam parlimen. Tetapi kita usaha melaksanakan. Bidang kuasa agama adalah di bawah sultan-sultan di setiap negeri. PH jadi kerajaan pusat, kita tak mampu nak arahkan semua negeri untuk melaksanakan RU355 ataupun untuk memartabatkan mahkamah syariah di setiap negeri masing-masing. Kerana setiap negeri ini ada jawatan agama dan raja-raja masing-masing. Ini di bawah bidang kuasa. Apa yang kita lakukan? Kita lakukan bermula di wilayah persekutuan. Sebab wilayah persekutuan ini wilayah agamanya dah terus di bawah kerajaan pusat. Maka di situ kita bermula dan kita pindah undang-undang memartabatkan mahkamah syariah bermula di wilayah persekutuan. Supaya kebaikan yang ada di persekutuan ini dapat dilihat oleh banyak-banyak negeri dan mereka melakukan pindahan di setiap negeri masing-masing. Itu tujuan PH lakukan. Untuk meningkatkan syiar Islam, martabatkan mahkamah syariah. Kita tidak bercakap propaganda dan ceramah RU355, tapi kita laksanakan di wilayah persekutuan. Tuan-tuan boleh cek dalam fakta dia. Apa lagi kita buat? Kita menghapuskan kuota haji kepada semua menteri. Kalau sebelum ini menteri ada kuota, oleh kerana ramai menteri, mereka ada anak bini, mereka ada anak, mereka ada sahabat-sahabat saudara mara, mereka guna kuota ini untuk kuota ini digunakan oleh puak-puak mereka. Maka dengan kuota itu dulunya menyebabkan ramai queue, ya, yang nak pergi haji jadi lambat. Kerana apa? Kerana tempat mereka ini dipenuhi oleh kota-kota menteri. Ya, kota menteri yang tak payah nak daftar, tak payah nak bertunggu, kerana mereka jadi menteri, mereka boleh pergi ke Mekah dengan kena kota yang ada. Apa yang PH lakukan? Ya, PH melihat benda ini tidak adil. Ya, benda ini tidak adil. Bagaimana mungkin mak ayah kita, orang tua-tua kita, datuk nenek moyang kita yang daftar lama, mereka dah berusia, bila masa saja mereka boleh dipanggil oleh Allah SWT. Ya, bila mereka nak pergi ke Mekah, kalau asyik menunggu. Dan menteri saban tahun, setiap kali menteri bertukar-tukar pergi atas kota yang digunakan. Sebab itu PH menghapuskan kota di kalangan menteri-menteri. Ya, kecuali menteri agama sahaja dibenarkan untuk pergi, itu pun satu orang. Ya, bergele-gele lah. Pergi kerana untuk menguruskan tabung haji, urusan tabung haji, untuk memantau, ya, pentadbiran di tabung haji. Menteri agama saja diberikan hak. Sebab itu bawah PH, Mujahid pergi kali pertama, kemudian tukar dengan timbalannya Wabi Fauzah Saleh. Ya, bergele-gele menteri ini. Untuk apa? Untuk memantau, ya, bagaimana pengurusan tabung haji di sana. Dan sewaktu PH, ya, kerajaan Malaysia mendapat pujian daripada Arab Saudi kerana bukan saja kita datang, menteri datang ke sana, datang suka-suka pergi menunaikan haji, tapi mengadakan program gotong royong, ya, di hotel-hotel di mana penempatan jemaah haji kita mengadakan gotong royong bersihkan dan mendapat kepujian daripada kerajaan Arab Saudi. Ini syiar di antara syiar Islam yang dibawa oleh PH. Dan ianya memberi manfaat kepada seluruh umat Islam dan negara kita. Tapi kenapa ini tidak disebut oleh lebay ketika itu? Mereka nampak apa? Mereka bercerita dalam parlimen tentang apa? Tentang pramugari, tentang aurat. Saya masih ingat lagi, Zailah, rantau panjang dalam parlimen masa kita jadi kerajaan. Ini saya minta kerajaan PH, ya, mengarahkan supaya pramugari-pramugari dalam syarikat penerbangan Air Asia sebagainya berpakaian seksi supaya menutup aurat.
dalam parlimen, cerita bab pramugari. Ya. Ahli Parlimen Lantar Panjang. Apa dijawab oleh menteri? Menteri yang menjawab pun bukan menteri Agama Islam pun. Menteri kita daripada DAP Anthony Loke, Menteri Pengangkutan. Dia jawab dalam parlimen bahawa etika pemakaian bagi pramugari-pramugari adalah terletak kepada syarikat penerbangan. Dan jangan lupa AirAsia adalah penerbangan swasta. Ya, kerajaan cuma boleh memberikan nasihat, pandangan. Tapi kita tidak boleh campur tangan di dalam etika pemakaian syarikat-syarikat penerbangan. Ya, itu yang dijawab oleh Menteri Pangkutan. Oh, mereka kata tak guna jadi kerajaan kalau kita tidak boleh mampu menguasai, mengarahkan syarikat-syarikat penerbangan. Wah, seronok mereka cakap. Sekarang ni mereka jadi kerajaan. Tunjuk kepada saya syarikat mana yang letak aurat sekarang. Syarikat penerbangan mana yang letak aurat? Ha? Mana dia? Mana suara-suara tentang aurat ini? Tak ada, saudara. Tak ada. Itu menunjukkan bahawa mereka bercakap dulu kerana politik. Mereka nak menipu walaun mereka. Supaya seolah-olah mereka lihat PAS ini parti yang betul-betul berjuang untuk Islam. Ya? Tapi semata-mata jelas satu penipuan. Ya? Cuba juga zaman kita jadi kerajaan, mereka cerita tentang pemandu mabuk. Oh, satu orang kes berlaku langgar. Ya? Seorang Cina langgar Melayu kerana mabuk. Oh, jadi isu besar. Ya? Bila PH ditumbangkan dan mereka jadi kerajaan, bukan setakat satu kes. Tak sampai setahun, banyak kes. Bahkan ada polis sendiri bawa kereta mabuk. Ya? Mereka senyap. Ya? Orang Melayu mabuk bawa kereta, mereka senyap. Ya? Adakah berkurangan? Tak, bertambah. Dia dah zaman PN. Dulu mereka cakap tentang arwah Adib. Macam tu juga. Kerajaan PH ini tidak boleh menyelesaikan isu arwah Adib kerana dipengaruhi oleh DAP. DAP cuba nak kawal supaya isu ni tidak boleh disiasat dengan telus. Ini tuduhan-tuduhan daripada mereka. Sekarang mereka jadi kerajaan. Mana kes arwah Adib? Dah selesai? Siapa pembunuhnya? Dah dapat? Belum? Sehingga kan keluarga arwah Adib mengeluh sekarang ini kerana tidak ada lagi orang prihatin, ya, untuk kes anaknya, arwah anaknya. Ya. Sebab apa? Sebab lebay-lebay dah ada dalam pejabat yang ada hawa dingin. Lebay-lebay dah hilang kopiah, dah pakai songkok, separuhnya tak bersongkok, dah pakai kot, pakai tie. Lebay-lebay dah ada dalam kereta perdana eksekutif, sudah ada bodyguard, sudah ada driver. Ya. Mana mungkin mereka nak fikir lagi tentang arwah Adib. Ya. Buang masa saja mereka nak pergi ke Padang Merebut untuk berdemo. Lebih baik mereka duduk dalam pejabat. Sekarang dah PKP, darurat. Lebih baik duduk di rumah, berkurung di rumah, gaji jalan. Apa masalah? Apa masalah gaji jalan? Kan? Keluar arahan saja. Itu pun kalau rajin keluar arahan. Nak keluar arahan pun tak ada. 70 lebih menteri yang ada dalam Malaysia ni. Berapa orang menteri yang buat kenyataan? Berapa orang menteri yang menyatakan dasar kementerian masing-masing? Cuba sebut. Apa dia? Menteri dalam sekitar. Apa dia cerita? Kalau setakat menteri dalam sekitar buat kenyataan, berapa negeri ini akan ada ribut peti dan sebagainya, itu bukan level menteri. Ya. Saya masih ingat Tuan Man cerita, oh dari bulan akan datang ni ada 2-3 negeri akan berlakunya ribut peti. Ini bukan level menteri nak cerita pasal alam sekitar, cerita cuaca ni. Ini bagi pengarah Jabatan Gaji Cuaca pun boleh. Untuk bercakap. Bukan level menteri. Menteri cerita tentang dasar. Apa dasar? Tentang alam sekitar. Contohi macam Menteri PH dulu. Ya, Yeo Bee Yin. Cakap dia berkaitan dengan dasar. Beliau turun ke Karumbi. Beliau pergi tempat-tempat kilang haram. Beliau masuk dalam kilang. Ya, bawa pak kuasa pergi rempuh kilang haram. Dan menteri sekali masuk. Ini baru buat kerja. Ya. Bukan cerita tentang Musang King lah, apalah. Kan? Tapi lah, tak tahu nak buat kerja. Bukan bidang dia pun. Ya, meletakkan seseorang di tempat yang bukan hak dia. Itulah satu kezaliman. Tuan-tuan Man ni, bidang pengajian dia, bidang pengajian Islam, Al-Quran. Nak letak tentang alam sekitar. Ya. Tapi oleh kerana gaji dan jawatan menteri, terima jugalah kan. Walaupun dia tahu, dia tidak boleh buat kerja di situ. Tapi dia terima. Sebab bukan senang nak jadi menteri. Kan? Tapi nayalah kan. Haji Hadi. Sebagai presiden, jadi duta khas. Timbalan presiden, jadi menteri.
Macam itulah dibulinya parti PAS. Ya? Sebab kerana mereka meletakkan jawatan-jawatan diberi dalam kerajaan itu bukan kerana atas kepentingan rakyat, bukan kerana kebolehan, tetapi atas upah-upah politik. Kerana nak mengekalkan dia kuasa, ambillah jawatan ni. Ambil jawatan ni. Kamu layak ke tak layak, pegang je sajalah jawatan itu. Ya? Sebab itulah ada berapa ekor pemimpin UMNO sekarang ini, walaupun dalam Masyarakat Agung UMNO, jelas kita lihat dalam Perhimpunan Agung UMNO, mereka menolak kerajaan PN. Tetapi pemimpin UMNO, termasuk naib presidennya, yang telah pun jadi menteri, ya, tidak mahu meninggalkan jawatan. Tak mudah saudara nak tinggal jawatan. Ya? Nak dapat bukan senang. Ya? Dapat jadi menteri bukan mudah. Apatah lagi dulu dah jadi pemangkang, kalah. Kan? Ada peluang jadi kanat. Ya? Ada peluang kita rampas mandar rakyat ini dari menteri. Takkan nak letak. Tak mudah saudara. Sebab itu saya amat respect dengan Parti Keadilan Rakyat. Ya? Kita dah pernah jadi pemangkang. Kita pernah jadi sebahagian di kerajaan. Dan sekarang ini kita jadi pemangkang semula. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Lawan, kita tetap lawan. Sama ada kita jadi kerajaan ataupun kita tidak jadi kerajaan. Ya? Dan kita puas hati. Kerana kita bukan dijatuhkan oleh rakyat. Kita dijatuhkan oleh pengkhianat-pengkhianat yang rakus, pengkhianat-pengkhianat yang tamak, pengkhianat-pengkhianat yang tidak melihat kepada kepentingan rakyat, tapi melihat kepada kepentingan diri. Dalam keadaan COVID baru masuk ke negara kita, pengkhianat ini buat masalah dalam negara kita. Kita masih ingat. Dan ini harus kita ingat sampai bila-bila. Ya, COVID bertambah teruk, bertambah meningkat dalam kerajaan negara ini, dalam negara kita ini, kerana ia tidak kawal daripada awal lagi. Ya, penyakit ini tidak dirawat daripada awal lagi. Bagaimana kita nak rawat daripada awal? Kalau daripada awal penyakit itu sampai ada gangguan pengkhianat-pengkhianat ini masuk. Ya. Dalam gangguan itulah maka berlakulah penyebaran. Kita masih ingat, faktanya jelas, suatu bawah kerajaan PH kita dapat kawal penyakit ini. Ya, sehingga beberapa pelancong yang dirawat di hospital telah berjaya kita keluarkan. Ya, dan kita telah bertutup segala sepadan ketika itu. Dan statistik menunjukkan kita dapat kawal dan kurangkan hampir kepada sifar suatu sebelum kita jatuh. Bila mereka rampas kuasa, mereka jadi pengkhianat, rampas kerajaan ini, dan berlakulah berapa hari kita tidak dibentuk kabinet, tidak ada menteri yang dilantik. Kerajaan yang bergantung hanya kepada satu pementeri. Seorang Perdana Menteri saja. Ya, tidak ada menteri. Maka di situlah keadaan negara tidak terurus, berlakulah jemaah tabligh, perhimpunan jemaah tabligh pencetus permulaan kepada penyebaran COVID yang agak meningkat. Kemudian masih lagi kita rasa tak insaf dengan apa yang berlaku, peningkatan COVID yang berlaku. Masih ada tamak dan nego rakus. Tak cukup dengan rampas kerajaan persekutuan. Kita ada sifat tamak nak rampas juga di Sabah. Ya, nak rampas kerajaan warisan di Sabah. Maka berlaku PRN di Sabah. Dan ketika itulah, ya, COVID bermerajalela dalam negara kita. Siapa kita nak salahkan? Ya, jadi saya tak boleh nak marah kepada mana-mana rakyat yang bercakap menyalahkan orang-orang politik yang jadi punca kepada malapetaka dalam negara kita. Ya, bukan semua orang politik, tetapi orang-orang politik yang bangsat, yang khianat, yang rakus, yang tamak. Ya. Sebab itulah kita kena ingat apa yang disebut oleh Azmin Ali, si semburit ini. Suatu dalam PRK, dia sebut, ya, kita patut bersyukur sebagai rakyat Malaysia di bawah kerajaan Perikatan Nasional. Kalau PH memerintah, lebih ramai rakyat akan mati kerana COVID. Nah, Tuhan tunjuk depan mata Azmin Ali. Mana Azmin letak muka? Ya, isu hidup dan mati ini bukan kerja kamu, Azmin Ali. Bukan kerja kita sebagai makhluk. Ini adalah urusan Allah. Allah tentukan hidup dan mati seorang manusia. Allah juga yang letakkan bala atau bencana kepada mana-mana negara. Ya, dan terbukti sekarang ini di bawah kerajaan siapa yang meningkat COVID, yang meningkat kes-kes kematian. Ya, kamu tidak insaf. Sebab kamu tidak akan pernah insaf. Kerana orang khianat, orang yang bangsat seperti ini, sampai mati dia tidak akan insaf. Ya, sebab itu kewajipan kita di luar ini, jangan beri sedikit pun sokongan kepada mana-mana pihak, sama ada dalam parti UMNO, parti PAS yang masih bersekongkol dengan kerajaan Perikatan Nasional. Kita tahu dalam UMNO tidak semuanya sokong PN. Ya, kalau kita lihat di media sosial hari-hari ada live, ya, contohnya seperti Lokman Adam.
hentam kerajaan Muhyiddin. Ya, ada Datuk Kamarul ke apa tu. Macam nak malam, hentam. Ya, dia UMNO. Lokman pun ala-ala pendukung UMNO. Pendukung kuat Najib. Dan beberapa pimpinan lagi yang hentam kerajaan PN. Tapi apa kesannya? Tidak ada kesan. Sebab walaupun pimpinan UMNO masih lagi menongkat kerajaan PN sekarang. Beberapa ahli Parlimen UMNO masih lagi menongkat kerajaan PN. Kalau mereka betul-betul berani, mereka keluar isytihar. Tidak menyokong. Mana Menteri UMNO? Letak jawatan. Kalau tak nak letak, UMNO ambil tindakan tegas. Pecat mereka. Ya. Keputusan Majlis Kerja Tertinggi UMNO patutnya memutuskan bahawa semua menteri-menteri UMNO hendaklah meletak jawatan. Kalau tak letak, melanggar arahan Majlis Kerja Tertinggi UMNO dan mereka nak dipecat. Tapi ini tidak berlaku. Sebab apa? UMNO bukan parti yang ada kekuatan. Mereka ada kekuatan di akar umbi, betul. Mereka ada ahli-ahli mereka. Jentera-jentera mereka di akar umbi. Tetapi ini hanyalah jasad roh perjuangan kekuatan yang tidak ada. Sebab pimpin UMNO itu dipimpin oleh orang yang tidak ada kekuatan sama sekali. Zaid Amidi sebagai presiden juga tidak ada kekuatan. Ya. Najib apatah lagi. Sebab mereka juga ada masalah. Ini masalahnya bila parti ini dipimpin oleh pemimpin yang ada masalah. Bila pemimpin itu ada masalah, maka parti pun turut ada masalah kerana pemimpin ini tidak akan berani berjuang sebab pemimpin ini juga ada masalah. Ya. Sebab itulah Zahid tidak berani main belakang-belakang, ya. Kejap cerita kata nak sokong bersama dengan PKR, kejap tak sokong dengan PKR, kejap no DAP, kejap no PKR, no PBM. Dalam masa yang sama, Muhyiddin tetap jadi Perdana Menteri sebab ahli-ahli Parlimen UMNO masih menyokong. Menteri-menteri UMNO masih menyokong. Ya? Sebab itu yang nampak istiqomah menentang sekarang ini adalah PKR saja. Saat benda UMNO nak bersama dengan PKR, boleh kita bersama untuk jatuh kerajaan. Tak nak bersama, kami jalan sendiri. Ya? Yang penting kami jalan tidak ada Mahathir Mohamad. Itu yang penting. Sebab Mahathir Mohamad inilah yang memberi ruang kepada pengkhianat ini. Ya. Betul. Kerajaan PN jatuh kerana pengkhianatan. Tapi pengkhianatan tidak akan berlaku sekiranya Mahathir Mohamad tidak membuka pintu untuk masuk. Ini kita kena faham. Ada orang nak cuba, nak bela Mahathir Mohamad. Mereka kata, oh ini bukan Mahathir. Yang lakukan pengkhianatan Muhyiddin. Dengan kumpulan-kumpulan dia. Yang melakukan pengkhianatan Azmin. Dengan kumpulan-kumpulan dia. Ya? Dibantu oleh UMNO dan PAS. Tidak ada kena-mengena dengan Mahathir. Mana boleh tidak ada kena-mengena dengan Mahathir? Kalau Mahathir tidak letak jawatan, saudara, pengkhianat ini tidak akan dapat masuk. Tidak begitu mudah untuk masuk. Bahkan, Mahathir letak jawatan pun, ya, diberi ruang oleh Agong untuk mempertahankan kerajaan PH. Mahathir masih tidak mau pertahankan. Ini kerap saya ulang dalam live saya. Saya terpaksa ulang kerana mungkin ada di antara rakan-rakan yang masih lagi kata Mahathir ini tidak terlibat dalam pengkhianatan. Ya, inilah orang yang paling khianat. Ya, orang yang paling khianat yang buka pintu rumah kita dan minta pengkhianat masuk. Ya, kemudian seolah-olah cuci tangan, mengatakan beliau tidak bersalah. Beliau bukan orang berdosa. Beliau bukan orang yang menjatuhkan kerajaan PH. Ya, seperti mana dalam temu bual Mahathir baru ini, beliau kata beliau bukan seorang Superman. Ya, bukan seorang Superman yang boleh menjatuhkan kerajaan PH. Saya nak bagi tahu Mahathir, untuk nak jadi pengkhianat tidak perlu nak jadi Superman. Ya. Nak jadi pengkhianat tak payah jadi Superman, Ultraman ke, ha? Tak payah. Ya. Pengkhianat ni cukup dengan orang bodoh pun boleh jadi pengkhianat. Kalau dah khianat ni, orang bodoh pun boleh khianat. Ya. Sikito dan Mandelia, siarah Melayu dulu. Ya, cerdik mana pun, tak cerdik mana pun. Tapi dia khianat dan berjaya. Kerana nak berjahat dalam dunia ni memang senang. Dan mudah dapat kejayaan. Sebab dibantu oleh syaitan dan iblis. Ya. Sebab itu dalam dunia ni, nak angkat pemimpin yang baik cukup sukar. Memang susah kita nak angkat pemimpin yang baik. Sebab majoriti dalam dunia ini adalah ramai yang suka kepada kejahatan. Ramai yang jahat dan ramai yang suka kepada pemimpin-pemimpin jahat. Jadi nak angkat seorang pemimpin baik itu memang cukup susah. Memang memerlukan kesabaran. Memang memerlukan ujian. Dan kita sekarang berdepan dengan ujian ini. Dan mengangkat Anwar Ibrahim bukan satu kerja yang mudah. Walaupun beliau ada numbers,
berapa kali beliau ulangi, masih lagi ada numbers. Tapi apa gunanya numbers yang ada pada Anwar kalau numbers itu tidak dapat dipersembahkan? Bagaimana nak dipersembahkan kalau tidak diberikan laluan? Dan Anwar terus dituduh sebagai seorang pembohong. Cakap ada numbers tapi masih tak jadi PM. Ya? Kamu boleh bercakap sebab kalau kamu tahu cara bagaimana prosesnya, ya, kamu tidak akan menyalahkan Anwar Ibrahim. Ya. Mengapa beliau masih tidak boleh jadi PM walaupun beliau mendapat sokongan? Ya, kita tahu. Kita semua tahu. Tapi nak buat macam mana? Apa upaya kita? Ya. Terpaksa kita tumpukan kepada satu lagi kaedah, iaitu untuk menghadapi PRU. Bagaimana PRU nak berlaku kalau dalam keadaan COVID semakin meningkat? Ya. Dalam keadaan darurat masih lagi dilaksanakan. Ya. Dan diktator yang zalim, kalau boleh, dia akan terus gigit kuasa ini sampai dia mati. Ya. Nak berdepan dengan penaya mungkin tak mampu. Bukan kerana COVID. Ya. Kerana dia tahu kalau berdepan dengan penaya, kerajaan PN ini akan tumbang. Ya. Kalau esok penaya hari ini dah tumbang dah kerajaan PN ini. Percayalah cakap saya. Ya. Kalau diumumkan besok bubar parlimen, ya, esok bubar parlimen, hari ini kerajaan PN dah tumbang dah. Punya cepatnya, punya marahnya rakyat, tak sabarnya rakyat nak menjatuhkan kerajaan perikatan ataupun pengkhianat nasional ini. Ya, sebab itu mereka tak berani adakan pilihan raya. Bagaimana nak ada pilihan raya? Nak buka parlimen pun tak berani. Ya, sebab dia tahu risiko kena buka parlimen. Bukan saja dia terpaksa dedahkan pembelanjaan COVID, dedahkan kewangan. Ya, berapa ratus juta dia belanjakan untuk COVID. Dan betul ke tak betul duit ini digunakan untuk membeli vaksin dan sebagainya. Ya, peruntukan vaksin kononnya dah diumumkan dalam menjauhan. Tiba-tiba tak cukup, kena gunakan duit daripada kepala wang amanah negara dan sebagainya untuk beli vaksin. Sedangkan yang dalam bajet dah berapa banyak, 100 juta diumumkan. Takkan dah habis? Kalau betul dah habis, kena tunjuk statistik berapa ramai, berapa peratus rakyat Malaysia telah pun diberi suntikan. Dikatakan bahawa peratusan yang menerima suntikan vaksin terlalu rendah. Kalau terlalu rendah, bagaimana vaksin boleh habis? Bagaimana terpaksa gunakan duit lain? Ya, ini yang perlu dijawab dan ini perlu dibahaskan di dalam parlimen. Masalahnya parlimen tidak buka. Bila parlimen tak buka, dia kelentong kita melalui media-media yang mereka kawal. Kita yang di bawah ni kenalah cerdik. Lihat sendiri. Melihat depan mata kita sendiri. Ya, jangan kita dengar propaganda yang mereka ceritakan di media-media kawalan mereka. Nak pertahankan kerajaan yang bobrok ini. Tapi yang susah hanya kita. Mereka adakan undang-undang raya, ya, pada mulanya dikata umumkan PKP tidak akan dilaksanakan. Sebelum itu dijanji kepada rakyat, oh raya ni boleh berkunjung, tidak boleh lebih daripada 12 orang. Akhirnya langsung tidak boleh berkunjung. Tidak boleh pergi jiran sebelah pun tak boleh pergi. Konon-kononnya SOP COVID. Dalam masa yang sama, dimintanya pasukan keselamatan, polis ronda-ronda di taman. Bila kita lihat polis-polis ronda di taman, hanya pakai mask. Polis pun sepatutnya diberikan keselamatan untuk mereka. Bukan kerana mereka seorang anggota polis, maka kita dedahkan dia kepada wabak ini. Polis yang meronda di taman-taman, di kampung-kampung, nak mantau hari raya. Kalau ada perjumpaan hari raya, polis itu sendiri pun hanya pakai mask. Sama macam rakyat biasa. Kalau polis boleh pergi ke kampung-kampung, pergi ke taman-taman, hanya nak pakai mask, apa masalah dia dibenarkan kepada rakyat juga berhari raya di kawasan, di jiran-jiran rumah mereka? Apa masalah dia? Sepatutnya, kalau betul COVID ini begitu serius, kalau betul nak ikut SOP yang sebenarnya, sepatutnya anggota polis yang menjalankan tugas pada hari raya pergi ke kampung-kampung, di taman-taman ini, anggota polis itu naklah pakai pakaian yang betul-betul menjaga keselamatan diri mereka. Bukan hanya pakai mask semata-mata. Kalau pakai mask semata-mata, ini menunjukkan kita tidak serius menjaga keselamatan anggota-anggota pasukan keselamatan kita. Jangan kita gadaikan. Ya, mereka juga seorang manusia. Mereka juga ada keluarga, anak bini. Adakah kerana kita nak menjaga keselamatan orang lain, maka polis ini harus kita gadaikan keselamatan mereka? Ini yang rakyat tanya, serius atau tidak sebenarnya? Pergi rumah
Jumpa mak ayah pun tak boleh raya atas alasan COVID. Jiran sebelah pun tak boleh. Kalau report datang, kena 2,000 bayar denda. Pergi rumah jiran. Nak mengajar rakyat Malaysia ni, ya. Kalau selama ni kita berbaik-baik dengan jiran, kali ni tak boleh datang jiran. Kalau jiran datang rumah kita kena halau. Ini yang berlaku sekarang ini. Atas alasan apa? Jaga kesempatan COVID. Kalau betul nak jaga kesempatan COVID, mengapa pegawai polis ini kita tengok duduk di taman-taman naik motor pakai mask, ya? Pergi rumah-rumah pakai mask. Mereka ni boleh dikecualikan daripada COVID. Ya? Virus COVID ni kenal, pegawai polis kita tak boleh kacau. Anggota-anggota polis tak boleh kacau. Ya, sebab mereka jaga keselamatan. Wabak COVID tak kira kamu polis atau tak polis, kamu raja atau tak raja, kamu sultan tak sultan, ya, kamu menteri tak menteri. Ini wabak. Kalau betul serius, maka saya cadangkan supaya pegawai polis ini dijaga keselamatan mereka. Kalau rakyat tidak boleh keluar, rakyat tidak boleh berkunjung ke rumah jiran sebelah, tak boleh jumpa mak ayah kerana COVID ini, maka anggota polis yang memantau kampung-kampung, memantau halaman ini hendaklah diberikan peralatan yang cukup supaya mereka juga dilindungi. Kalau mereka hanya pakai mask, bermakna arahan itu tidak serius dan rakyat biasa, orang kampung boleh keluar pakai mask, boleh berhari raya pakai mask. Apa masalah ada? Di sini yang kita katakan kerajaan mengawal isu COVID ini tidak bersungguh-sungguh dan tidak ada cara dan kaedah yang betul. Ini yang dipertikaikan. Bazar Ramadan ditutup, mal-mal dibuka, masjid-masjid dihad kepada 50 orang, mal-mal tidak ada had untuk pergi. Arahannya jaga SOP saja. Ya? Ini yang nampak seperti tidak serius. Atas alasan kita terpaksa buka syarikat-syarikat kilang-kilang kerana untuk menjana ekonomi. Ini bermakna kamu lebih mentingkan kepada ekonomi dan keuangan, bukan keselamatan negara. Sebab itulah perkara ini sepatutnya hendaklah diuruskan dengan baik pada awal lagi. Ya, kalau dah berlaku macam ni, di tengah-tengah kejap nak ikut SOP, kejap longgarkan, kejap ikut, kejap longgarkan, inilah jadi masalah dia. Ya. Kerana arahan ini, maka ramai yang telah pun renggang sama adik-beradik dengan mak ayah, dengan jiran tetangga, ya. Kadang-kadang dah jadi seperti bergaduh pun ada, ya. Jiran sebelah menerima kunjungan hari raya, jiran sebelah nampak pergi nak telefon polis, report pula, ya. Jiran sana ada hari raya, maka pihak polis pun datang, orang kena saman. Ya. Mungkin yang membuat laporan kepada polis ini mempunyai niat yang baik. Sebab kita tengok dalam kempen TV pun disebut, kalau anda ada mendapat maklumat, ya, mana-mana yang melanggar SOP nak laporkan kepada kami, maka dia berikutlah. Padahal jiran dia tu baik dengan dia, berpuluh tahun berbaik. Tapi bila mendengar arahan ini, dia pun telefon polis, kata jiran tu ada tamu datang raya. Polis pun datang, tak apa pasal. Kawan kita, jiran kita yang sama-sama dengan kita dulu, tak apa pasal, kena 2,000. Ya. Kita yang mengadu dapat apa? Mungkin dapat kepujian lah sebab kita mengadu. Sedangkan ada kaedah lain. Ya. Sepatutnya kalau kita nak fikir tentang silaturahim kita dengan kawan kita, mungkin kita tak tergamak nak melihat kawan kita kena saman, kena compound RM2,000. Dia pun susah, kita pun susah. Ya. RM2,000 bagi orang susah, ya, besar nilainya. Ada kaedah lain. Tak payahlah kita nak sampai-sampai nak report. Ya. Pihak polis kita tak salahkan. Memang dia tak pasal langgar, dia tak pasal ikut undang-undang yang sedia ada. Bila ada laporan, dia kena pergi siasat. Bila berlaku, kena compound. Tapi kita takkanlah kita tak gunakan akal yang Tuhan bagi. Ya. Paling tidak apa salahnya, paling tidak pun kita tegurlah dengan mulut kita. Beritahu dengan jiran kita, jangan pergi, nanti polis tahan. Jangan masuk. Tegah jiran kita. Ya. Bagi tahu mereka. Tak payahlah dan diam-diam kita pergi telefon. Ya. Ini pun masalah kita, sebersalah. Ya. Kalau kita sebut macam ni, dia kata, kamu nak melindungi orang yang melanggar SOP. Ya. Tapi kalau kita berada di tempat mereka, apa perasaan kita? Ya. Jiran kita kenal dia susah. Dia ada tanggungan juga. Mungkin suami dia tak bekerja, mungkin dia ibu tunggal, mungkin anak-anak dia ramai. Ya. Dalam keadaan COVID sekarang ni, mungkin hilang mata pencarian. Ya. Tiba-tiba ada orang datang rumah dia, dia pun bila orang datang takkan nak halau.
tetamu datang rumah kita. Memang kita tahu, kita tak panggil pun. Hari raya datang bagi Assalamualaikum. Tangan kita nak halau, tak tergamak nak halau. Terima masuk. Tiba-tiba kawan kita, jiran kita yang selama ini baik dengan kita, report, polis datang kena 2,000. Apa perasaan kita? Tentulah kalau kita sebagai manusia yang ada akal, kita ada perasaan. Ya. Jadi ada kaedah lain supaya kita dapat sama-sama membantu di dalam isu ini. Sebab tu saya katakan, ianya rosak sama sekali oleh kerana kerajaan ini gagal. Kegagalan kerajaan inilah yang menyebabkan masyarakat rosak. Hubungan keluarga jadi rosak dan juga jadi renggang. Di mana rahmat Allah nak datang, kita nampak pun, ya, rahmat Allah turun dekat bumi semenjak kerajaan Nasional ini merintah. Bahkan kita nampak malapetaka hari-hari berlaku. Ini kerana adalah perbuatan kita sendiri. Allah tidak akan menjatuhkan bala bencana kepada satu umat, ya, kalaulah tidak dimulakan atau tidak dilakukan oleh tangan-tangan kita sendiri. Ya. Dan bila bala bencana itu turun, dia tidak kira kamu lebay ke, kamu orang PAS ke, kamu Dewan Ulama ke, semua kena. Semua kena. Apatah lagi kalau kamu lebay, kamu Dewan Ulama, kamulah orang yang bersekongkol untuk menaikkan kerajaan yang khianat ini. Selama kerajaan yang ada ini bernama kerajaan khianat, usaha haraplah rahmat Allah akan turun. Bacalah dalam TV setiap hari doa dalam bahasa Melayu. Bacalah, biar berbuih mulut Muhyiddin baca doa. Percayalah, ia tidak akan pulih selagi kamu insaf dan sedar kembalikan semula mandat rakyat ini kepada yang hak. Kerana kembalikan kepada yang hak itu adalah keadilan. Memberikan kepada yang bukan hak, itu adalah kezaliman. Meletakkan satu yang bukan kepada haknya, itu adalah satu kezaliman. Ya, ini yang selalu diajar oleh para ustaz kita dulu, guru-guru agama kita, dan selalu disebut oleh pemimpin PAS itu sendiri dalam ceramah-ceramah mereka. Apa dia? Tentang isu keadilan. Apa itu keadil? Adil itu adalah meletakkan satu bertempatnya. Apakah itu zalim? Zalim itu adalah meletakkan satu bukan bertempatnya. Dan ini contoh dia. Meletakkan kerajaan yang bukan bertempat itu adalah satu kezaliman. Mereka yang menyokong kezaliman, inilah puak-puak yang akan mendapat laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira kamu lebay, kamu syekh, kamu hafal Al-Quran, tak hafal Al-Quran. Kalau kamu bersekongkol dengan kezaliman, tunggulah pembalasan Allah. Tunggulah malapetaka Allah. Dan sekarang kita hadapi malapetaka ini sedikit demi sedikit. Tidak terlambat, saudara. Kalau kita semua di bawah ini sama-sama insaf, renung kembali. Bukan kerana parti politik. Renung kembali, apakah ini kerajaan yang absah? Apakah ini kerajaan yang dimaukan oleh rakyat? Apakah ini kerajaan yang lebih baik daripada kerajaan yang dirampas sebelum ini? Ya. Kalau kita fikir politik, betul kita fikir politik. Kalau kita fikir taksub pada parti politik, kita tetap akan mengatakan inilah kerajaan terbaik. Walaupun satu apa pun, ya, tidak ada yang menyenangkan rakyat. Tapi kalau kita berfikir sebagai seorang manusia, menggunakan otak yang ada, ya, susah nak tipu diri sendiri. Kerajaan yang ada ini jauh lebih gagal daripada kerajaan PH. Walaupun 22 bulan. Ya. Belum lihat lagi prestasi. 5 tahun. Baru 22 bulan kerajaan ini jauh, ya, lebih gagal daripada kerajaan PH. Itu pun kerajaan PH di bawah Mahathir. Ya. Teruk-teruk Mahathir pun. Ya. Teruk-teruk Mahathir pun taklah seteruk yang ada pada hari ini. Ya. Sebab itulah kita, ya, terutamanya kepada penyokong Parti Harapan, ya, istiqamah kita. Ya, istiqamah kita. Ya. Kita boleh sahaja menerima mana-mana rakan-rakan kita yang nak bersama kita. Tapi jangan sama sekali kita menjual prinsip biarlah kita jadi pembangkang sampai bila-bila, asalpun kita tidak menjadi kerajaan yang tidak bermaruah seperti hari ini. Okey, cukup sampai di sini. Terima kasih banyak kepada rakan-rakan yang sempat bersama dengan kita. Tajuk malam ni pun simple. Sepatutnya seperti mana yang saya sebut dalam tajuk tadi yang telah pun saya ulas, sepatutnya daripada isu di Palestin, ya, yang seperti mana yang saya sebut bahawa di Palestin sekarang ini isunya adalah peperangan, isunya adalah kezaliman, isunya adalah penindasan yang dilakukan oleh rejim Zionis kepada umat Islam di Palestin. Ya, itu isunya, bukan isu COVID.
sekarang ini di Palestin. Walaupun seluruh dunia dia ada COVID, tapi fokus ya yang berlaku, yang membunuh ya puluhan ribu umat Islam di Palestin bukan kerana COVID, tetapi oleh kerana kezaliman Zionis Israel ini. Maka perlu apanya kerajaan kita membekalkan emas ya. Nasib baik kerajaan kita tidak mengisytiharkan darurat di Palestin. Kalau diberi peluang dia akan isytiharkan ya. Baca putusan. Dengan ini saya mengisytiharkan darurat di tebing barat Gaza, di semenanjung Gaza. Kalau boleh dia akan isytiharkan darurat ya. Bukan kira pemimpin bodoh. Ya, kadang kita tersangka yang dia sebut tu kita tersangka. Ya. Tak sampai ke tahap itu kebodohan dia, tapi berlaku. Ya. Mana yang masuk akal hantar emas dekat tempat dan negara yang tak ada makanan, rakyat Palestin yang tak ada pakaian, yang kelaparan, tak ada tempat tinggal, tak ada perlindungan, ya, kita hantar emas. Nak buat apa? Nak suruh rakyat Palestin makan, rebus, buat sup. Ya, meletakkan satu benda pada tempatnya, bukan pada tempatnya. Ya. Ini satu orang kata satu perbuatan yang memalukan negara kita. Seluruh dunia mentertawakan. Ya. Mungkin dalam satu dunia ini hanya Malaysia saja satu-satunya negara yang membekalkan emas kepada negara yang tengah berperang. Ya. Okey, cukup sampai sini insya-Allah kalau ada masa. Maaf tadi mungkin banyak kali tersangkut-sangkut, ya biasalah ya. Taki Mustakum, Taki Motoka Deraka. Malaysia ada PM Bangang katanya. Abdul Habib, Aziz Abdul Wahab. Okey, yang saya sempat saya baca. Ya. Jadi mana yang kawan-kawan yang dah share, saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi saya ingatkan, setiap kali saya live di Facebook, saya akan upload ke dalam YouTube ya. Kadang saya setakat ni belum lagi buat live melalui YouTube sebab saya sedang mengumpul subscriber yang lebih ramai sedikit supaya saya boleh buat live di YouTube juga. Saya sekarang pun tak baru ada 4,000 lebih ya subscribe. Terima kasih banyak yang telah pun subscribe channel YouTube saya ya. Dan bagi kawan-kawan yang sekarang mengikuti live ini yang masih lagi belum subscribe channel YouTube saya, boleh subscribe channel dia Fauzdin channel ya, FAUZDN Fauzdin channel YouTube. Minta kerjasama subscribe supaya kalau ramai kita boleh buat live serentak ya melalui YouTube dan juga di Facebook. Buat ketika ini saya lebih kepada live di Facebook, kemudian kita akan upload ke YouTube. Ya, terima kasih juga kepada rakan-rakan yang share live pada malam ini, dan sekiranya ada terdapat tutur kata bicara yang menyinggung perasaan saya, memohon ribuan kemaafan ya. Jadi itulah. Terima kasih Cepaka Sari, Firdaus Abdul Rahim Joy, Zulkifli Hafiz Omar Muaris, Nasir Muda, Zulkifli Malik, Bakhtiar Zai, Bakyu Zu, Bakyu Yu, Cipta Sofian, Asrahwan, Abu Haris Hamzah, Adli Damsir, Hazrin Zulkarnain, Aziz Abdullah Saslina Alwi, Simpang Petang, Aziz Zabidin, Zamani Zaman, Syamzang, Rai Hafiz, siapa lagi tu? Cikgu Normala, Ahmad Johari, Azli Abdul Wahab, Zubir Bakar. Salam dari P69 Parit Perak. Okey. Abdul Habib ya. Siapa lagi? Banyak lagi yang saya tak sempat nak baca, minta maaf lah ya. Terima kasih semua. Terima kasih kepada yang share, dan juga insya-Allah kita akan jumpa lagi di lain masa ya. Kadang-kadang tak ada topik pun kita sembang-sembang kosong lah ya. Ada rumah ni pun PKP tak ada apa nak buat. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.